mana haram, yang mana makruh. Tu alhamdulillah kita belajar. Bila kita belajar, kita dapat melakukan dengan ilmu yang betul, insya-Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kasih dan cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rindu. Mana di antara tanda orang itu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rindu. Sebab tu guru saya sebut di antara tanda-tanda orang yang dah sampai makam syauq kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia disebut Rasulullah, dia akan rasa dalam hatinya sayu, teringatkan baginda. Bila kisah perjuangan Rasulullah, mari sayulah hati. Tapi kalau kita tak mari sayu, tak mari apa, bukan kata salah, maknanya makam cinta kita tu belum sampai betul-betul cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena banyak selawat. Bila banyak selawat, insya-Allah Taala akan campakkan kasih sayang khas dalam hati kita. Insya-Allah 100 pagi 100 petang. Mula jangan tinggal sampai bila-bila. Insya-Allah Taala bukalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, insya-Allah. Orang yang kasih dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rindu dan merasa puas. Jadi dahlah rindu. Rindu kita nak melaksanakan segala sunnah, rindu kepada baginda dan merasa puas apabila dapat mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Contoh kita mari semayang berjemaah, kita rasa puas. Sebab apa? Kita dapat melaksanakan sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta, betul kita rasa puas. Kadang-kadang kita mari perasaan tu, duduk kat rumah tak mari jemaah, tapi ada orang yang duduk kat rumah tak mari jemaah seronok. Kan? Dah lama duk PKP, sebelum PKP tak mari semayang seronok dah. Seronok tak melakukan sunnah ada ramai. Tapi yang seronok dan merasa puas melakukan sunnah tu tak ramai. Kita rasa satu kepuasan bila kita dapat mari mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perasaan macam tu? Ada kan? Kadang ada tu alhamdulillah. Kalau rasa sebab kalau kita rasa gundah gulana apa benda ni, maknanya perasaan kita tu dah termasuk orang-orang yang beriman dan dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang yang tidak gemar kepada sunnah dan cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam akan memandang sinih dan tidak ambil peduli terhadap ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, sememangnya mereka bukan tergolong dalam kalangan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa faman raghiba an sunnati falaysa minni, sesiapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak tergolong di kalanganku. Hadis ini juga ada orang tafsir salah. Siapa yang tak suka sunnah tu ingat kahwin dua je kan. Bukan dia kalau guna tu muslimat marah kan. Itulah orang lelaki nak macam mana. Dia sunnah tu dia ingat, sunnah lain dia lupa kan. Setiap hari itulah dia nak macam mana. Dah kejadian dia macam tu. Redha je lah Yang kedua, mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabat. Jadi kita yang kedua ni mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabat. Hendaklah seorang mukmin menjadikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta dan kasihnya terhadap dirinya sendiri, anaknya dan seluruh makhluk. Demikianlah juga wajib mencintai ahli keluarga, sahabat-sahabat dan zuriat keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang daripada kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada ibu bapanya, anaknya dan sekalian manusia. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, "Wahibbullah lima yaghdukum min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi." Cintailah Allah dengan yang telah diberikan kepada kalian daripada nikmatnya. Sebenarnya bila kita mengkaji Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Taala letak nikmat? Nikmat ni nikmat tu nikmat, sedangkan Allah Taala sediakan kepada kita nikmat
daripada habis tak payah kita nikmat. Jadi ulama menafsirkan, tak ingat Abdullah ibn Abbas ke siapa, wallahu alam, nikmat ini disebut ialah nikmat wujudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang paling besar ialah keberadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya nikmat baginda kita dapat apa? Kita dapat iman, kita dapat Islam, kita dapat kesemuanya. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat disebut wallahu mu'ti wa anal qasim. Allah Taala yang memberi nikmat-nikmat Allah Taala ini, dan akulah yang membahagi-bahagikan. Jadi perantaraan baginda kita ni dapat rahmat dengan baginda. Boleh solat. Kenapa? Siapa ajar solat ni? Tu nak letak tu. Nak ajar solat, siapa ajar solat mengenal Allah? Boleh tak kita solat kalau tanpa Rasulullah ajar pada kita? Tak boleh. Sebab tu setiap orang-orang yang nak cerita lah, orang-orang yang Allah Ta'ala letakkan, campakkan hati khas, dia melihat semua yang berlaku dalam alam ini bukan alam yang kita nampak saja, alam semua, alam akhirat, alam semua ini ialah di atas kurniaan dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk. Tanpa baginda tak ada. Tanpa baginda tidak dibuka semua sekali. Bukan saja sembahyang, rahmat iman, rahmat Islam, rahmat dipanggil ijad wa imdad, kelangsungan alam ini. Sebab tu ulama menyebut bahawa alam ini dijadikan daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Ustaz Abdul sebut, ulama-ulama Azhar, ulama-ulama yang arifina billah, tidak ada satu kita tidak ada satu zarrah ni kecuali daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita belajarlah. Bila kita belajar lebih tinggi, kita faham bahawa semua ini daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita rasa siapa ketinggian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita belajar sikit-sikit lah. Jadi semua sekali daripada baginda. Tak ada, tak lepas daripada baginda. Bila kita letak macam tu, barulah kita akan kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasih yang tak akan terputus zaman dunia dan akhirat. Tak lepas, tak boleh. Puasa siapa aja? Beriman kepada Allah, malaikat, siapa aja? Semua Nabi. Di akhirat nak buka hisap siapa? Nak cari siapa? Cari Muhammad Abdul, entah ke mana perginya. Timbangan, siapa yang buka timbangan? Titian sirat, siapa jaga titian sirat? Umat nak jatuh, Nabi ambil, siapa nak ambil? Syurga, siapa buka pintu syurga? Semua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.